Memang amalan daripada orang tua-tua dulu, sejak dulu lagi, memang masak dalam periuk atau kuali temaga ni rasanya sedap. Dia lambat basi. Kalau kata dia masak nasi tu jadi wangi. Kemahiran kita lah. Kita tengok apa yang tak kena, kita baikilah. Kalau tak jadi tu mungkin formula yang kita guna tu tak betul. Kalau ada kerosakan, kita belajar daripada kerosakan tu, kita baikilah. Ada tempat tak kena lah tu. Kalau barang tu kita buat tak menjadi, kita akhtiar lah, kita fikirlah cara mana nak mengatasinya. Kampung Ladang Sekolah yang terletak di timur Kuala Terengganu suatu ketika dahulu amat terkenal dengan penghasilan produk tembaga buatan tangan. Berada di puncak kegemilangannya sekitar tahun 1940-an sehingga 1970-an. Barangan tembaga buatan tempatan bukan saja mendapat tempat di hati penduduk setempat, malah turut mencuri perhatian mereka dari negara jiran. Antara hasil pertukangan tembaga yang sering dihasilkan di sini ialah cenderamata, dulang hantaran, bekas lilin dan tepak sirih selain barangan perkakasan dapur. Biarpun pernah berdepan dengan zaman kejatuhan suatu ketika dahulu, seni pertukangan tembaga masih tetap diwarisi dan diteruskan sehingga kini. Saleh Muhammad atau lebih dikenali ramai dengan gelaran Pok Leh merupakan nama yang sinonim dengan seni kraf tembaga. Walaupun hanya berkesempatan untuk mendapat pendidikan formal sehingga tingkatan 3 akibat kesempitan hidup, ia tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk terus berusaha. Membantu ayahnya secara sambilan yang pada ketika itu sedang menjalankan perusahaan tembaga menjadi titik permulaan kepada kerjaya Pok Leh. Saya tolong je ayah saya buat barang tembaga ni. Tolong. Tapi ayah saya buat hanya sejenis produk pok sirih ke apa ke. Jadi saya tolong, saya belajar dengan dia, asah lah cara buat barang-barang tembaga. Pelanggan banyak minat kepada barang-barang peralatan kahwin. Jadi saya banyak buat produk-produk peralatan kahwin. Tiba-tiba dapat sambutan begitu menggalakkan. Sehingga datang sendiri untuk beli barang di bengkel saya. Masa itulah saya minat saya tu, saya keluarkan banyak produk, macam-macam produk dan macam-macam tepahan yang dia orang tepah. Sekitar tahun 1960-an, Pok Leh mula mengabadikan diri dalam dunia kraf tembaga secara serius. Dibesarkan dalam persekitaran pertukangan tembaga, menjadikan dia mudah untuk mempelajari dan memahami selok-belok serta kemahiran menghasilkan seni kraf tembaga. Marang, sebuah daerah yang tidak asing lagi di negeri Terengganu. Di kampung Pulau Kerengga, di sini terbinanya 2 buah bangunan yang dijadikan bengkel pertukangan tembaga milik Pok Leh hasil sumbangan pihak Kraftangan Malaysia. Bengkel tempat asalnya Kampung Ladang. Dah kerajaan dah ambil semua tanah tu. Kita beli tanah sini, kita buat bengkel sendiri lah. Bengkel ni saya ingat dalam 10 tahun dulu. Pasal dulu kita buat sendiri je bengkel kayu. Memang tak sesuai lah. Bengkel kayu tu macam bangsa je lah. Jadi sekarang ni cukup selesa lah. Kita buat kerja. Malam pun kita boleh buat. Pasal semua lampu-lampu dia pasang semua. Itulah. Lebih selamat lah kalau kita kerja malam. Setiap produk tembaga bermula dengan acuan. Untuk menghasilkan periuk tembaga, acuan utama bersaiz 11 inci akan dicelup ke dalam lilin cair sebanyak 5 kali bagi mendapatkan ketebalan acuan lilin yang dikehendaki. Acuan lilin kemudian perlu direndam ke dalam air bagi memudahkan proses mengeluarkannya daripada acuan. Acuan lilin seterusnya perlu dilaring bagi mendapatkan kesamarataan di setiap permukaan sebelum telinga kuali dipasang. Dahulunya, acuan utama periuk tembaga dibuat daripada kayu, namun kini tidak lagi digunakan bagi memudahkan penghasilan secara bukal. Kalau orang dulu dia pakai acuan kayu lah.
Tapi sekarang kita pakai plastik operi kapur, jenis kapur ataupun seminggu boleh buat. Kalau dulu tak apalah acuan kayu, masa tu kayu mudah kita dapat, mudah kita cari. Tapi sekarang ni dia orang tak guna dah acuan kayu, dia pakai plaster je. Plaster tu lagi mudah kita buat kerja. Kalau kayu tu kita nak larik acuan besar-besar tu memang tak dapat, tak sempurna. Acuan lilin kemudiannya perlu dicelup lapisan pertama, iaitu 3 larutan selut, campuran pasir halus dan tanah liat bagi mendapatkan lapisan acuan tanah. Setiap larutan selut adalah berbeza kepekatan dengan rasio pasir dan tanah liat sebanyak 70-30, 50-50 dan 30-70. Setiap celupan mengambil masa 1 hari untuk kering menggunakan udara. Mengimbau kembali nostalgia ketika mula berkecimpung dalam dunia pertukangan tembaga, Pantai Pandak yang terletak di Cendering menjadi lokasi bagi Pok Leh mendapatkan bekalan pasir halus. Keadaan pantai yang bersih dan terjaga antara punca pasir di sini digunakan Pok Leh untuk perusahaan tembaga miliknya. Hanya di sini sahaja pasir yang halus dan bersih, pasal pantainya belum terusik. Belum digali, belum didalamkan lautan. Jadi pasir tu masih elok dan pantai pun cukup landai. Maka pasirnya jadi halus dan elok. Pasir tiupan anginnya lah. Jadi pasir sini lah selalu yang saya datang ambil untuk perusahaan saya. Selain menjadi sumber bahan mentah kepada perusahaannya, Pok Leh turut berharap agar pantai ini sentiasa terjaga dan dipelihara untuk generasi akan datang. Acuan lilin dengan lapisan selut kemudian ditampal dengan lapisan kedua, iaitu campuran pasir dan tanah liat bagi menghasilkan acuan tanah liat. Keseluruhan proses harus dilakukan sebanyak 3 lapis bagi acuan yang kukuh untuk menampung tembaga. Setelah kering, cerobong untuk mengeluarkan lilin dibuat di bahagian telinga periuk dan keseluruhan acuan diikat dengan dawai bagi menambah kekuatan struktur acuan. Setelah lilin dikeluarkan, acuan kemudian dibakar bagi menstabilkan strukturnya sebelum tembaga dituang ke dalam melalui cerobong. Di setiap produk yang terhasil, keberangkalian untuk mengalami kerosakan itu ada. Jika terdapat kerosakan besar pada produk tembaga, ia akan dikitar semula. Namun jika kerosakan kecil, ia boleh diperbaiki dengan menggunakan teknik kimpalan dan dikemaskan menggunakan mesin. Kemahiran kita lah. Kita tengok apa yang tak kena, kita baikilah. Kalau tak jadi tu mungkin formula yang kita guna tu tak betul. Kita kalau ada kerosakan, kita belajar daripada kerosakan tu lah. Kita baikilah. Ada tempat tak kena lah tu. Kalau barang tu kita buat tak menjadi, kita akhtiar lah, kita fikirlah cara mana nak mengatasinya. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, penghasilan produk tembaga kini semakin mudah. Proses kemasan yang dahulunya menggunakan kikir secara manual, kini dipermudahkan dengan penggunaan mesin pengemplas. Sekitar 4 ke 5 buah produk dapat disiapkan sehari bergantung kepada saiz. Antara yang mengerah kudrat serta mencurah masa dan tenaga di bengkel ini ialah Ahmad Sufi, anak kepada Pok Leh. Sufi yang telah menurut jejak langkah ayahnya sejak lepasan sekolah turut memandang tinggi kepribadian Pok Leh kerana suka menerima cabaran dalam menghasilkan produk tembaga mengikut permintaan pelanggan. Dia berani menerima cabaran. Contohnya ada pelanggan yang ingin membuat loceng lembu lama dan dia ambil dulu tempahan itu dan dia akan buat. Selagi dia tak puas hati, selagi itu dia akan buat sehingga menjadi. Dan ada juga yang bagi saya benda tu agak rumit, tapi bila saya perhati ayah saya buat memang tak masuk akal. Tapi akhirnya dia akan menjadi. Sejak bermula di bengkel ini pada tahun 2010, Sufi ditugaskan untuk melebur tembaga. Biarpun sudah 10 tahun melibatkan diri, dia masih berasa bahawa banyak lagi yang boleh dipelajari daripada ayahnya. Lebih-lebih lagi, teknik penghasilan dan kemasan.
Saya rasa kalau diikutkan, saya masih banyak lagi yang perlu ditunjuk ajar oleh dia, sebab pengalaman dia dah banyak. Bila hari saya melebur, saya perlu ada dia dengan saya. Sebab kalau macam dia tak ada dengan saya, barang tu tak akan menjadi dengan sempurna. Dan harapan saya, semoga ayah saya dipanjangkan umur dan diajar saya sampai saya pandai. Sebab saya ingin betul-betul mewarisi perniagaan tembaga ayah saya ini. Namun buat Pok Leh, dengan ilmu yang telah dicurahkan, dia yakin bahawa perusahaannya akan terus bergerak maju ke hadapan walaupun tanpa kehadirannya. Kita dah ada pekerja. Memang anak buah saya lah. Kalau tak ada saya, memang dia boleh buat, dia boleh sampai ke siap lah. Dia boleh buat. Kita dah tunjuk ajar semua sekali. Misalnya kita nak rehat lah 2-3 bulan, okey, kita boleh tinggal begitu je. Untuk berada di tahap Pok Leh berada sekarang juga bukanlah satu perjalanan yang mudah. Suatu masa dahulu, ketika berhadapan kegawatan ekonomi, Pok Leh terpaksa melakukan pekerjaan lain selain penghasilan tembaga bagi menampung kehidupan keluarga. Ada satu masa dulu, kebetulan kegawatan ekonomi, tak kira orang tu orang senang ke, orang selalu dapat projek banyak masa dulu. Terpaksa pergi mendulang emas, termasuk saya sendiri. Masa tu, kalau kita buat kerja macam ni, siapa nak beli? Tak ada orang nak beli. Untuk menanggung anak bini, kita terpaksa buat kerja kasar-kasar. Itu pahit sungguh lah, tapi untuk nak hidup lah, terpaksa buat lah. Pasar Kedai Payang antara lokasi tarikan di pusat bandar yang sering mendapat kunjungan ramai. Di sini juga bertempat lot kedai milik Pok Leh yang memaparkan setiap hasil karya pertukangan tembaganya. Daripada peniaga kecil-kecilan sehingga menjadi pembekal setiap produk terjual laris. Dulu sebelum ada kedai, kita jual pada peniaga-peniaga je lah. Sama ada peniaga daripada Pasar Payang ataupun daripada luar negeri, Kelantan dan seluruh Malaysia lah. Permintaan tu banyak. Lepas tu bila kita dah ada kedai, kita sebagai pembekal je lah. Pembekal untuk semua. Menurut Pok Leh, permintaan kepada produk tembaga seperti bermusim, bergerak mengikut peredaran zaman. Jika dahulu permintaan adalah lebih kepada barangan yang digunakan ketika majlis perkahwinan, kini permintaan lebih menjurus kepada peralatan perkakasan memasak seperti kuali, periuk dan acuan kuih. Jadi sekarang ni dia orang minat pada kuali-kuali, periuk-periuk tembaga. Tu saya alih kepada periuk-periuk tembaga lah. Pasal dulunya saya buat peralatan kahwin, banyak peralatan kahwin. Jadi peralatan kahwin sekarang ni banyak masukkan produk-produk luar. Jadi kita berhentikan produk tu. Lepas tu kita beralih kepada sasaran kuih, macam sarang bahulu, sarang akak ke apa ke. Bertambahnya orang yang buat akak dan bahulu, jadi dapat banyak sambutan. Produk tembaga seperti periuk dipercayai telah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Ia merupakan tradisi yang telah diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga kini. Penggunaan produk tembaga dalam penghasilan masakan pula dikatakan mampu memberi rasa yang berlainan kepada masakan. Dia orang mengguna tu, dia kata masakan tu jadi sedap. Dia lambat basi. Kalau kata dia masak nasi tu jadi wangi. Memang amalan daripada orang tua-tua dulu, sejak dulu lagi. Memang masak dalam periuk atau kuali tembaga ni rasanya sedap. Kalau nenek tu dia tak ada dah kuali tembaga misalnya dah. Kalau dia tahu cucu dia atau anak dia nak datang ke Pantai Timur, dia akan pesan belikan dia kuali tembaga. Mungkin dia ingat masa dulu-dulu dia pernah guna kuali tembaga, memang sedap untuk masak. Rasa dia tu memang tak hilang. Selain para pengumpul dan peminat barangan tembaga, penggunaan periuk tembaga juga kini popular dalam kalangan selebriti terkenal. Antaranya ialah pelakon fashion terkenal Datuk Rizalman Ibrahim dalam program masakannya. Ia sekaligus memberi perspektif baru kepada penonton
mengenai kelebihan produk tembaga. Kadang-kadang kalau kita ambil contoh periuk tembaga, biasanya ceh-ceh pun mula dah pakai untuk memasak. Jadi dari situlah bila dia orang tengok chef guna periuk tembaga, dia ingin guna juga lah. Dia mungkin ditanya chef dah dapat mana kuat periuk tembaga ni. Kadang-kadang pernah pelanggan saya sendiri datang sini. Dia kata kerana chef lah ni saya datang ke Terengganu. Datuk Izamang lah, dia selalu guna periuk tembaga. Dia kata kerana Izamang lah saya datang sendiri ke Terengganu untuk cari periuk ni. Selain Malaysia, penggunaan produk tembaga juga dilihat meluas dan telah berada di pasaran seantero Asia. Antara tempahan barangan tembaga yang paling diingati sepanjang karya Pok Leh ialah tempahan dari pihak Istana Sultan Brunei. Kata pegawai istana tu, dia tempah di Taiwan. Jadi mungkin tak cukup sebahagian, mungkin dalam 50 biji tak cukup. Jadi dia dapat tahu yang Terengganu ada tukang tembaga. Dia bawa ke tempat saya. Ada orang bawa lah, dia jumpa saya. Dia bawa sampel apa tu. Dia kata boleh buat tak barang macam ni. Ni dari Taiwan, sampel dari Taiwan. Saya tengok, saya cubalah kata. Saya buat sampel, saya hantar satu. Dia kata, oh ada tukang Melayu di Terengganu boleh buat barang macam ni. Dia tak sangka. Alhamdulillah jadi semua. Kejayaan Pok Leh dalam memenuhi setiap permintaan pelanggan serta ketelitian dalam penghasilan produk tembaga menggunakan cara tradisional ternyata berbaloi. Tanpa disangka, Pok Leh telah dianugerahkan gelaran setanding bakatnya oleh pihak kraftangan Malaysia, iaitu Adi Guru Kraft Pertukangan Tembaga. Pihak kraftangan dicalon berapa orang tak salah. Dia suruh kita siapkan 2 jenis ke 3 jenis barang. Macam pertandingan lah. Bertanding lah. Tiba-tiba saya dia bagi tahu saya yang dapat. Itu memang rasa suka lah. Satu anugerah yang susah juga nak dapat. Pasal dia dah bagi semangat lah. Kewangan ke apa ke. Memang tak terkira lah suka. Jadi Alhamdulillah dia dirikan 2 bengkel yang tak mampu kita keluar duit sendiri kalau kita nak buat. Namun gelaran yang diterima itu tidak pernah membuatkan Pok Leh merasa lebih hebat daripada orang lain. Dia tidak pernah lokek dalam berfungsi ilmu dan sentiasa membantu sesiapa sahaja yang memerlukan tunjuk ajarnya. Dan dalam masa yang sama, masih lagi belajar dan sentiasa memperbaiki diri untuk lebih maju ke hadapan. Memang ada kadang-kadang sama-sama tukang lah bertanya kalau ada dia dapat tempahan yang suka sikit dia nak buat. Dia minta pandangan kita lah, tunjuk aja. Memang ada lah, memang banyak lah cara nak buat macam mana. Kadang-kadang pun saya sendiri pun buat ada yang tak jadi lah. Ada yang rosak. Kalau produk tu agak suka sikit nak buat, bila kita buat sekali 2 kali pun tak jadi rosak. Tapi Alhamdulillah kita belajar daripada kerosakan tu. Kenapa dia rosak? Tempat mana yang dia rosak? Kita baiki tempat yang rosak tu. Akhirnya kita akan berjaya. Kita belajar daripada kerosakan. Produk tembaga walaupun tidak terlalu meluas penggunaannya, kini semakin mendapat sambutan. Walaupun tidak ramai yang menghasilkannya, ia masih mendapat tempat di hati para peminatnya. Harapan Pok Leh cuma satu, agar penggunaannya terus kekal, relevan sampai ke hujung waktu. Harapan kita nak suruh kekalkan sampai ke anak cucu kecil kita kan. Tembaga ni selalu ada. Selalu di hati masyarakat kita, di hati bangsa kita. Tapi kita tak nak paksa lah. Kadang-kadang dia orang bertukar arah. Kita tak apa nak kata. Yang kata itu mengikut kepandaian jenazah akan datang lah. Kecipta dia produk apa yang perlu dibuat supaya dapat sambutan daripada masyarakat itu. Hasil seni pertukangan tembaga, warisan tradisi. Ia merupakan seni pertukangan yang diwarisi turun-temurun sehingga kini. Karya kreatif ini seharusnya dijaga sebaik mungkin bagi mengekalkan tradisi dan adat Melayu. Semoga kilauan emas tembaga ini terus menyinar dan dihargai zaman berzama.